Penat Penat Dah jogging. lama awak sampai? Baru je. Oh. Tak jogging? Tunggu awak lah. Okey. Awak? Ya. Kita dah lama kenal. Jadi, nak tak kalau saya ajak awak kahwin? Macam mana saya nak cakap? Saya ni janda anak 2. Awak sanggup ke terima saya seadanya? Awak sanggup terima saya dengan anak saya tu? Kalau kalau awak ada anak satu tim bola pun, saya okey je terima awak. Okeylah. Betul ni? Boleh mula ya? Boleh. Okey. Azlan bin Shah. Ya, saya. Aku nikahkan kau dengan Maria binti Azman dengan mas kahwinnya sebanyak RM300 tunai. Aku terima nikah Maria binti Azman dengan mas kahwin RM300 tunai. Sah. Sah. Selamat pengantin baru, semoga kekal abadi bahagia, ke anak cucu sentosa murah rezeki. Mana pula tungkat ni? Ada. Budak! Kau, tak payahlah main-main pukul aku ni. Kau dah besar, okey. Kau pergilah cari kerja kat luar tu. Elah, kau dengan mak kau sama aje. Mak kau dalam rumah tu. Apa pun tak tahu buat. Dia je tidur je. Apa bising-bising ni? Daniel, kenapa ni? Awak kenapa? Tak tahu bapak yang kerja nak cari gaduh. Kau diam. Kau, keluar pun kau. Apa lagi awak tak perhati dengan saya? Sabar. Aku nak bercakap. Ni, aku marahkan dia. Dia ni, orang budak bayar dia. Semua dah kerja tau. Dia duduk rumah. Asyik menghabiskan beras je. Dah lah menyusahkan. Engkau pun satu. Engkau dengan mak ayah engkau tu sama je menyusahkan. Cukuplah. Saya dah letih lah. Awak asyik mengungkit pasal family saya je. Awak ingat saya tak ada hati ke? Awak ni pening kepala saya. Sakit tahu tak? Dah. Tak ada. Awak ni saya tak boleh tahan lah dengan awak. Segala cara telah ku coba agar aku bisa tanpa dirimu. Namun semua berbeda, sulit ku menghapus kenangan bersamamu. Ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersama. Mahkamah bangun. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mahkamah duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini 21 Januari 2020 di dalam Mahkamah Rendah Syariah Petaling di hadapan Hakim Syar'i Tuan Iza Isyakirul bin Abdul Wahid, kismal dimulakan dengan saman nombor 1000101300300 antara plaintiff Maria binti Azman dan defendant Azlan bin Shah. Sila tampil ke hadapan. Tuan plaintiff, teruskan. Terima kasih Tuan Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nurhurin binti Muhammad Pilus dari Tetuan East and Associate bagi pihak plaintiff dalam kes ini. Manakala rakan saya yang bijaksana Muhammad Nakib bin Sahrani dari Tetuan Muhammad and Partners mewakili pihak defendant pada hari ini. Pihak-pihak hadir. Semua pleading telah disempurnakan dan kami bersedia untuk meneruskan perbicaraan di mana pada hari ini plaintiff dijadualkan memberi keterangan utama.
Jika tiada bantahan dari rakan bijaksana saya mohon arahan Tuan Hakim selanjutnya agar kes ini diteruskan. Silakan. Benar Tuan Hakim, saya Muhammad Nakib bin Saharani dari Tuan Muhammad and Partners dan pihak kami bersedia untuk arahan selanjutnya dari Tuan Hakim. Dengan izin Tuan Hakim, ini adalah satu tuntutan fasah yang difailkan oleh Puan Maria binti Azman. Terdapat beberapa isu dalam yang utama akan kami bangkitkan sepanjang prosiding kes ini, seperti mana dalam pleading yang telah difailkan sebelum ini. Plaintiff kes ini akan mengemukakan sekurang-kurangnya 2 orang saksi. Dokumen-dokumen berkaitan telah pun difailkan dan setakat ini tidak ada bantahan dari pihak defendant. Saya mohon Tuan Hakim untuk anak guam saya ke kandang saksi. Okey puan, kat tangan. Ikut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahawasanya saya Bahawasanya saya nama nombor kad pengenalan Maria binti Azman, nombor kad pengenalan 800427102222 dengan suci hati mengaku bahawa segala keterangan yang akan saya berikan di dalam mahkamah ini adalah benar dan tiada yang tidak benar melainkan yang benar-benar belaka. Okey puan, duduk. Dengan izin Tuan Hakim, saya mohon untuk soalan utama dimulakan. Teruskan. Baiklah, Puan, adakah Puan sudah bersedia? Puan Maria binti Azman, saya akan menanyakan beberapa soalan kepada Puan. Jika kurang jelas, Puan boleh memohon saya untuk mengulang soalan. Jawapan Puan perlulah jelas didengar dan sila menghadap kepada Tuan Hakim apabila menjawab. Baik. Baiklah Puan. Boleh Puan perkenalkan diri Puan? Sebutkan nombor kad pengenalan dan alamat Puan. Nama saya Maria binti Azman. Nombor kad pengenalan 8004271022 yang beralamat di nombor 3 Jalan Seri Petaling 40150 Petaling Jaya, Selangor. Baiklah. Saya mohon dengan izin Tuan Hakim untuk merujuk kepada sesalinan kad pengenalan plaintiff di halaman 1 dan ditandakan sebagai P1. Baiklah Puan. Siapakah defendant dalam tindakan ini? Defendant ialah suami saya iaitu Azlan bin Shah. Bilakah Puan dan suami bernikah? Saya bernikah pada 25 Mei 2004. Dengan izin Tuan Hakim, saya mohon mahkamah untuk merujuk sesalinan kad perakuan nikah di halaman 2 dan ditandakan sebagai P2. Baiklah Puan. Berapakah tempoh perkahwinan Puan dan defendant? Saya dah kahwin dengan defendant selama 15 tahun. Adakah Puan pernah bercerai sebelum ini? Ya, saya pernah bercerai sebelum ini. Adakah Puan dan suami dikurniakan cahaya mata? Dengan suami yang sekarang, saya belum mempunyai cahaya mata, tapi dengan suami yang terdahulu, saya mempunyai 2 orang anak. Dengan izin Tuan Hakim, saya mohon mahkamah untuk merujuk sesalinan kad pengenalan anak-anak di halaman 3 dan 4 dan ditandakan sebagai P3. Puan, apakah tujuan Puan datang ke mahkamah pada hari ini? Tujuan saya datang ke mahkamah pada hari ini adalah untuk menuntut cerai secara fasah. Bagaimana keadaan hubungan Puan bersama defendant sepanjang tempoh perkahwinan? Suami saya cuma berkelakuan romantik di halayak umum, tapi di rumah dia melayan saya dengan mendera secara mental dan fizikal. Baiklah Puan, apakah alasan Puan untuk memohon perceraian secara fasah? Saya mohon secara fasah sebab suami saya telah membuat penderaan mental dan fizikal sepanjang perkahwinan kami. Puan nyatakan kepada mahkamah berlaku penganiayaan mental
Sejak bila berlakunya penganiayaan mental seperti yang Puan nyatakan tadi? Sepanjang 15 tahun. Baiklah Puan. Penganiayaan mental seperti apa yang Puan maksudkan? Suami saya selalu mengamuk-ngamuk dan marah saya. Selalu memperbodohkan saya dan selalu mengungkit-ungkit pasal family saya di hadapan saya dan anak-anak saya. Sepanjang tempoh perkahwinan, adakah suami Puan pernah culas dalam memberi nafkah? Suami tak bagi nafkah, sentiasa beri. Baiklah Puan. Bagaimanakah Puan mengetahui bahawa ia adalah dikategorikan sebagai penganiayaan mental? Saya pernah dimasukkan ke hospital sakit jiwa dan memiliki laporan doktor tentang penyakit murung dan tekanan dalam hidup saya. Dengan izin Tuan Hakim, saya mohon mahkamah untuk merujuk kepada sesalinan surat pengesahan doktor di halaman 5 dan ditandakan sebagai P4. Baiklah Puan. Setuju atau tidak jika saya katakan bahawa Puan pernah didera secara fizikal? Bantahan Tuan Hakim. Soalan memimpin. Bantahan diterima. Komentif, sila tukar soalan. Baik Tuan Hakim. Puan, adakah sesiapa selain Puan dan defendant yang mengetahui tentang perkara ini? Ada, iaitu anak sulung saya. Berapa umur anak Puan? Anak saya berumur 20 tahun. Bagaimana reaksi anak Puan bila mengetahui tentang perkara tersebut? Pada mulanya, anak saya tak dapat menerima, tetapi lama-kelamaan mereka dapat menerima dan sentiasa bersama saya untuk memberi sokongan serta memberi nasihat kepada saya. Baiklah Puan. Adakah Puan mempunyai saksi atau menyokong saksi untuk menyokong keterangan Puan? Ya, ada. Adakah Puan bercakap benar dan sanggup bertanggungjawab di atas segala keterangan yang Puan berikan? Ya, benar dan saya sanggup bertanggungjawab. Itu sahaja daripada saya, Tuan Hakim. Saya tak ada soalan lagi. Dengan izin Tuan Hakim, izinkan saya untuk meneruskan soal balas. Silakan. Okey. Soalan pertama saya, Puan. Tadi Puan ada katakan bahawa penderaan mental dan fizikal telah berlaku selama 15 tahun perkahwinan. Setuju atau tidak jika saya cadangkan bahawa penderaan mental dan fizikal tersebut baru berlaku 5 tahun kebelakangan ini? Tidak. Tidak. Okey. Soalan yang kedua saya. Setuju atau tidak jika saya katakan bahawa defendant sebenarnya menyayangi Puan dan Puan hanya beranggapan bahawa defendant bersifat kasar dengan Puan? Tidak setuju. Tidak setuju. Okey. Soalan yang seterusnya. Setuju atau tidak saya katakan bahawa Puan tidak berkata benar dengan kenyataan sebentar tadi? Tidak. Saya berkata benar. Soalan yang seterusnya. Tadi Puan ada menyatakan bahawa anak sulung Puan mengetahui mengenai perkara ini. Selain dari anak sulung Puan, ada tak atau orang lain yang mengetahui perkara tersebut? Tidak ada. Tidak ada. Okay. Yang seterusnya, soalan yang kelima. Setuju atau tidak jika saya katakan bahawa anak Puan sentiasa bersama Puan sepanjang tempoh Puan menghadapi tekanan tersebut? Ya, saya setuju. Soalan yang seterusnya. Benarkah defendant tidak pernah culas dalam memberikan nafkah kepada keluarga? Ya, saya akui defendant tidak pernah culas memberi nafkah. Yang soalan yang seterusnya. Tadi Puan ada menyatakan bahawa Puan pernah dimasukkan ke hospital sakit mental. Setuju atau tidak saya katakan bahawa sebenarnya Puan Puan mengalami gangguan mental akibat penderaan daripada defendant, tetapi Puan sememangnya sudah mengalami gangguan mental sejak dari dahulu lagi? Tidak. Saya memang mempunyai gangguan mental, tapi saya telah disahkan sihat setahun yang lalu sebelum perkahwinan kami. Setahun sebelum perkahwinan kami. Okey. Soalan terakhir daripada saya. Adakah Puan yakin dengan keterangan yang Puan berikan kepada mahkamah ini? Ya, saya yakin. Okey. Setakat itu saja Tuan Hakim. Saya tak ada soalan lagi. Dengan
Dengan izin Tuan Hakim, saya mohon untuk memulakan soal semula. Silakan. Baik Puan, saya ada beberapa soalan untuk ditanyakan. Yang pertama, bagaimanakah sifat defendant terhadap Puan dan keluarga selama ini? Defendant seorang yang pemarah, agresif dan panas baran dan sering memperlekehkan saya dan keluarga saya di hadapan saya dan anak saya. Okey. Soalan yang kedua, tadi Puan ada nyatakan bahawa doktor telah sahkan bahawa Puan telah sembuh sepenuhnya daripada gangguan mental. Jadi, boleh Puan nyatakan kepada mahkamah dari hospital manakah pengesahan ini dikeluarkan? Boleh? Pengesahan tersebut dikeluarkan oleh pakar sekretari Hospital Kuala Lumpur. Baik, itu saja soalan saya Tuan Hakim. Saya mohon untuk anak guam saya dilepaskan dari kalangan saksi. Saksi sila keluar daripada gandang saksi. Terima kasih Tuan Hakim. Dengan izin, saya mohon untuk memanggil saksi plaintiff yang pertama masuk ke kandang. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahawasanya saya Nama dan nombor kad penalan Encik Muhammad Daniel bin Syakir, nombor kad penalan 000621 102225. dengan suci hati Dengan suci hati mengaku bahawa segala keterangan mengaku bahawa segala keterangan yang akan saya berikan di dalam mahkamah ini adalah benar dan tiada yang tidak benar melainkan yang benar-benar belaka. Sembah, Encik. Dengan izin Tuan Hakim, saya mohon untuk mulakan soalan utama kepada saksi plaintiff yang pertama. Baik. Encik Daniel, adakah Encik sudah bersedia? Ya, saya sudah bersedia. Saya akan menanyakan beberapa soalan kepada Encik. Jika kurang jelas, Encik boleh mohon saya untuk ulang semula. Jika Encik perlu jelas, jawapan Encik perlu jelas didengar dan sila menghadap ke hadapan Tuan Hakim semasa menjawab. Baik Encik, soalan saya yang pertama. Boleh Encik perkenalkan diri Encik? Sebutkan nombor kad pengenalan dan alamat Encik. Nama saya Muhammad Daniel bin Syakir, nombor kad penalan 000621102225 yang beralamat di nombor 3 Jalan Seri Petaling 40150 Petaling Jaya, Selangor. Baik, soalan saya seterusnya. Apakah tujuan Encik datang ke mahkamah pada hari ini? Saya datang ke mahkamah pada hari ini untuk menjadi saksi plaintiff untuk menuntut fasah. Apa hubungan Encik dengan plaintiff? Saya anak kepada plaintiff dan anak tiri kepada defendant. Berapa lama tempoh perkahwinan plaintiff dan defendant? Selama 15 tahun. Bagaimana hubungan plaintiff dan defendant sepanjang tempoh perkahwinan mereka? Hubungan mereka berubah-ubah, kadang-kadang romantik dan kadang-kadang sering bergaduh. Okay. Baik, tadi Encik ada nyatakan yang defendant ada kalanya berlaku kasar terhadap plaintiff. Boleh Encik jelaskan apa yang dimaksudkan dengan berlaku kasar tersebut? Yang saya maksudkan dengan berlaku kasar ialah defendant sering mengamuk dan mengherdik plaintiff atas sebab yang kecil, seperti apabila plaintiff lambat menyediakan makanan, defendant akan mengamuk mengakibatkan kerosakan barang-barang di rumah. Baik. Selain daripada berlaku kasar terhadap plaintiff, ada perkara lain yang Encik nampak sepanjang tempoh perkahwinan mereka? Ya, ada. Saya juga sering nampak pihak defendant memperlekehkan plaintiff dan keluarganya kerana plaintiff berasal dari keluarga yang kurang berkemampuan. Selain itu, saya juga nampak pihak defendant memperbodohkan plaintiff di hadapan anak-anak. Baik Encik.
Encik telah mengatakan. Itu saja Tuan Hakim. Saya tak ada soalan lagi. Dengan izin Tuan Hakim, izinkan saya untuk teruskan soalan balas saksi 1. Silakan. Okay. Soalan pertama saya, kenal defendant? Kenal? Kenal ya. Rapat tak dengan defendant? Tak berapa rapat sangat. Okay, tak berapa rapat. Okay, soalan seterusnya saya, apakah hubungan Encik dengan defendant? Defendant adalah ayah tiri saya. Defendant adalah ayah tiri ya. Okay, soalan yang seterusnya saya, setuju atau tidak segala fakta yang Encik berikan hanyalah tipu semata-mata kerana Encik tidak suka defendant disebabkan defendant merupakan bapa tiri? Tidak. Tidak. Okay. Dah berapa lama defendant kasar terhadap plaintiff? Sepanjang tempoh perkahwinan mereka iaitu 15 tahun. 15 tahun ya? Ya. Berapa umur Encik semasa plaintiff dan defendant berkahwin? 4 tahun. 4 tahun. Setuju atau tidak yang saya katakan, Encik tidak tahu apa yang terjadi pada plaintiff semasa awal perkahwinan mereka? Tidak. Tidak. Adakah Encik yakin dengan jawapan Encik? Ya, saya yakin. Okey, Encik yakin Okay, soalan yang seterusnya, bagaimana Encik boleh ingat kejadian yang berlaku terhadap plaintiff sedangkan Encik baru berusia 4 tahun? Saya ingat kejadian tersebut kerana sikap defendant terhadap plaintiff tidak berubah sehingga sekarang. Okay, tak berubah sehingga sekarang ya. Okey, soalan yang seterusnya, macam mana Encik tahu defendant berlaku kasar? Sebab saya nampak dengan mata saya sendiri. Okey, soalan yang seterusnya saya, apa yang Encik nampak ketika berlaku kelakuan kasar tersebut? Saya nampak plaintiff kerap menangis selepas defendant berlaku kasar terhadap plaintiff. Okey, soalan terakhir saya, setuju atau tidak saya katakan plaintiff menangis bukan sebab perbuatan defendant? Tidak. Tidak. Okey, dengan itu saja soalan balas daripada pihak saya. Terima kasih. Dengan izin Tuan Hakim, saya mohon untuk memulakan soal semula saksi plaintiff pertama. Baik Encik Daniel. Tadi Encik Daniel ada katakan yang Encik Daniel tidak rapat dengan defendant. Tapi macam mana Encik tahu sifat defendant? Ya, saya memang tidak rapat dengan defendant, tapi saya tinggal sebumbung dengan defendant. Soalan saya yang kedua, adakah Encik yakin bahawa plaintiff menangis itu disebabkan perlakuan kasar defendant? Ya, saya yakin sebab setiap kali defendant berlaku kasar terhadap plaintiff, plaintiff akan menangis. Itu saja soalan daripada saya Tuan Hakim. Saya mohon untuk saksi saya dilepaskan dari kandang saksi. Angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahawasanya saya nama Nurul Amira binti Jaafar. membuka pengenalan Encik 727406105346 dengan suci hati mengaku bahawa segala keterangan yang akan saya berikan di dalam mahkamah ini adalah benar dan tiada yang tidak benar melainkan yang benar-benar belaka. Okay, sila Cik. Baik, dengan izin Tuan Hakim, saya mohon untuk memulakan soal utama kepada saksi plaintiff yang kedua. Teruskan. Baik, Puan. Adakah Puan sudah bersedia? Ya, saya sudah bersedia. Saya akan menanyakan beberapa soalan kepada Puan. Jika kurang jelas, Puan mohon saya ulang semula. Jawapan Puan perlulah jelas didengar dan sila menghadap ke hadapan Tuan Hakim apabila menjawab. Baik. Soalan saya yang pertama, Doktor. Sila nyatakan kepada mahkamah ini nama, nombor kad pengenalan, umur dan pekerjaan Doktor. Baik dah. Nama saya Nurul Amira binti Jaafar. Bernombor kad pengenalan 720406105346.
dan saya berumur 48 tahun. Saya bekerja sebagai doktor pakar di unit psikiatri Hospital Sakit Jiwa. Soalan saya seterusnya. Sudah berapa lama doktor berkecimpung dalam bidang ini? Saya telah berkhidmat sebagai doktor pakar psikiatri di Hospital Kerajaan sejak tahun 1997. Dan pada bulan 7 tahun ni, genaplah 20 tahun saya berkhidmat. Baik. Jadi, doktor seharusnya berpengalaman luas dan mahir dalam bidang ini. Adakah sebelum ini doktor pernah menjadi saksi mana-mana kes di mahkamah? Ya, saya pernah menjadi saksi di mahkamah dalam beberapa kes perceraian sebelum ini. Okey, baik doktor. Hari ini, apakah tujuan doktor hadir ke mahkamah? Tujuan saya hadir ke mahkamah adalah untuk memberi keterangan mengenai kes tuntutan fasah. Baik. Apa kaitan doktor dengan kes ini? Saya adalah doktor yang merawat plaintiff dalam kes ini, iaitu Puan Maria binti Azman. Baik doktor. Jadi, saya nak tanya, berapa lama masa yang diambil untuk plaintiff ni dirawat di rumah sakit jiwa? Dalam masa 2 hingga 3 tahun. Macam mana keadaan plaintiff ketika itu sampai doktor berani untuk sahkan yang plaintiff ini sudah sembuh sepenuhnya? Plaintiff dah start berinteraksi dengan saya secara normal. Kemudian plaintiff ada juga menceritakan masalah rumah tangga ni kepada saya. Kemudian saya pernah melihat yang plaintiff sudah menelefon anak-anaknya, tanyakan perkembangan anak-anaknya di rumah. Dan seterusnya, plaintiff juga aktif dalam menghadiri setiap aktiviti yang hospital sediakan. So daripada perkembangan ini, saya beranilah untuk menyatakan bahawa plaintiff telah sihat sepenuhnya. Okey, baik. Terima kasih Puan. Jadi Tuan Hakim, itu saja soalan daripada saya untuk soalan utama. Terima kasih. Dengan izin Tuan Hakim, izinkan saya untuk meneruskan soal balas saksi yang kedua. Dengan izin Tuan Hakim, tadi doktor ada mengatakan mengenai rawatan yang dilakukan terhadap plaintiff selepas plaintiff dihantar ke hospital tersebut. Setuju atau tidak, saya katakan ia tidak akan mengakibatkan kesembuhan yang sepenuhnya kepada pihak plaintiff. Tidak setuju, kerana jika saya tidak merawat plaintiff secara berterusan, ia akan menjejaskan lagi kesihatan plaintiff dan menyebabkan kemurungan yang sangat teruk. Soalan terakhir saya, setuju atau tidak kenyataan yang doktor berikan tadi adalah tidak benar? Tidak setuju, kerana saya yang merawat plaintiff. Tak setuju Okey, dengan itu saja soalan balas daripada pihak kami. Sekian, terima kasih. Baik, dengan izin Tuan Hakim, saya mohon untuk memulakan keterangan semula saksi plaintiff yang kedua. Ya, silakan. Baik, doktor. Tadi peguam syar'i defendant ada menanyakan kepada doktor mengenai rawatan yang dilakukan terhadap plaintiff. Boleh doktor terangkan tujuan rawatan segera yang doktor lakukan dengan melihat kepada keadaan mangsa? Ya, kerana jika ia tidak dilakukan dengan segera, keadaan plaintiff akan menjadi lebih teruk, di mana terdapat beberapa kesan buruk yang akan berlaku kepada plaintiff. Antaranya, fizikal plaintiff akan sentiasa pucat, rasa rendah diri selalu, risiko untuk bunuh diri itu pun ada, dan boleh ke tahap membahayakan keselamatan orang sekeliling. Baik doktor. Soalan terakhir saya doktor. Pada pendapat doktor, berdasarkan analisis yang telah doktor buat pada mangsa, adakah kemurungan dan tekanan yang dihadapi oleh plaintiff adalah pada tahap yang teruk? Ya, plaintiff mengalami masalah kesihatan mental yang sangat teruk. Seperti mana yang saya katakan tadi, bahawa keadaan plaintiff yang sedih, cemas dan tidak bermaya sudah cukup membuktikan bahawa plaintiff mengalami tekanan dan kemurungan. Jadi pada pendapat saya, plaintiff mengalami masalah yang teruk jika tidak dirawat dengan cepat. Baik, itu saja. Terima kasih doktor. Jadi Tuan Hakim, itu saja soalan daripada saya. Saya mohon untuk saksi plaintiff kedua saya dilepaskan dari kandang saksi. Ya, silakan.
Dengan izin Tuan Hakim, izinkan saya mulakan keterangan daripada pihak defendant. Ya, silakan. Tuan Hakim, izinkan anak guam saya ke kandang saksi. Silakan. Selamat datang Encik. Ikut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahawasanya saya nama, Azlan bin Shah, nombor kad pengenalan 79 06 23 10 1111 dengan suci hati dengan suci hati mengaku bahawa segala keterangan yang akan saya berikan di dalam mahkamah ini adalah benar dan tiada yang tidak benar melainkan yang benar-benar belaka. Okey, saya duduk Cik. Terima kasih. Dengan izin Tuan Hakim, izinkan saya untuk meneruskan soal utama defendant. Ya, silakan. Okey. Dengan izin Tuan Hakim, adakah Encik sudah bersedia? Ya, sudah. Encik Azlan bin Shah, saya akan menanyakan beberapa soalan kepada Encik. Jika kurang jelas, Encik mohon kepada saya untuk ulang semula. Jawapan Encik perlulah jelas didengar dan sila menghadap ke hadapan Tuan Hakim apabila menjawab soalan. Soalan utama saya, boleh Encik nyatakan nama dan nombor kad pengenalan Encik? Nama saya Azlan bin Shah, nombor kad pengenalan 790623101111. Okey, terima kasih. Yang seterusnya, Encik Azlan, apa tujuan Encik hadir ke mahkamah pada hari ini? Saya datang ke mahkamah pada hari ini untuk jawab tuntutan yang dibuat oleh isteri saya. Boleh saya tahu nama isteri Encik? Nama isteri saya Maria binti Azman. Terima kasih. Apakah tuntutan tersebut? Tuntutan fasakh. Fasakh. Bila dan di manakah Encik bernikah dengan plaintiff? Saya bernikah dengan plaintiff pada 25 Mei 2004 di Masjid Sri Petaling. Masjid Sri Petaling. Berapa lamakah usia perkahwinan Encik bersama plaintiff? Saya kahwin dengan plaintiff lebih kurang 15 tahun. Soalan seterusnya, hasil perkahwinan Encik dengan plaintiff, berapakah Encik dengan izin Tuan Hakim, izinkan saya bertekan soalan. Hasil perkahwinan Encik dengan plaintiff dikurniakan beberapa orang cahaya mata? Tak ada. Tiada. Okey. Soalan yang seterusnya, jadi siapakah anak yang dipelihara oleh Encik dan plaintiff? Mereka merupakan hasil perkahwinan plaintiff dengan bekas suami dia. Bekas suami, Okey. Soalan yang seterusnya, boleh Encik nyatakan siapakah nama mereka? Nama yang sulung Muhammad Daniel bin Syakir. Yang kedua Puteri binti Syakir. Okey, soalan yang seterusnya, boleh Encik beritahu kepada mahkamah yang mulia ini apakah pekerjaan Encik? Saya bekerja sebagai penyelia di kilang Siam Holding Sdn Bhd. Soalan yang seterusnya, berapakah pendapatan Encik selama sebulan? Pendapatan saya RM3,200. Soalan yang seterusnya, boleh Encik ceritakan kepada mahkamah yang mulia ini apa yang telah berlaku dalam rumah tangga Encik? Hubungan kami sepanjang tempoh perkahwinan baik je.
Cumanya baik sampai tahun 2014. Seterusnya, apa berlaku semasa tempoh perkahwinan tersebut? Kira lepas 2014 tu berlaku krisis saya dengan plaintiff lah, sebab perangai plaintiff sendiri. Sebab perangai plaintiff sendiri ya. Okey. Soalan yang seterusnya. Encik ada mengatakan perangai plaintiff mula berubah. Bolehkah encik nyatakan dengan lebih lanjut? Plaintiff jadi tak dengar cakap. Lepas tu suka meninggikan suara. Kalau berlaku pergaduhan antara kami. Berlaku pergaduhannya. Soalan saya yang seterusnya. Kenapa plaintiff suka meninggikan suara terhadap encik? Ini sebab saya cuba menegur sikap plaintiff yang suka memburukkan saya kepada orang luar. Suka memburukkan pada orang luar ya. Okey, soalan seterusnya saya. Tadi encik ada menyatakan berlaku pergaduhan antara encik dan plaintiff. Adakah encik cuba memujuk plaintiff setelah pergaduhan tersebut? Ya, ada. Ada ya. Okey, soalan yang seterusnya. Bagaimana reaksi plaintiff terhadap pujukan yang encik lakukan? Plaintiff jadi tenang lepas saya pujuk dia. Tenang Okey, soalan yang seterusnya. Adakah encik maklum akan masalah kesihatan yang dialami oleh isteri encik? Ya, saya maklum. Sedia maklum. Okey, soalan saya yang seterusnya. Sejak bila encik tahu mengenai masalah kesihatan mental pihak plaintiff? Saya tahu semenjak 3 tahun lalu. Apabila saya jumpa kad rawatan tentang masalah kesihatan plaintiff. Soalan saya yang seterusnya, boleh encik terangkan dengan lebih lanjut kepada mahkamah yang mulia ini? Pada suatu hari saya ada terjumpa kad rawatan plaintiff dalam simpanan plaintiff sendiri, yang mana menyatakan plaintiff pernah menerima rawatan sekretari. Mohon mahkamah menandakan sesalinan kad rawatan sekretari sebagai AS01. Soalan saya yang seterusnya. Adakah plaintiff pernah maklumkan kepada encik mengenai penyakitnya sepanjang tempoh perkahwinan? Tak pernah. Tak pernah Dengan itu saja soalan utama daripada pihak defendant. Baik encik, saya nak tanya. Semasa encik memarahi plaintiff, ada tak encik mengeluarkan kata-kata kesat? Ada. Ada? Boleh encik nyatakan kepada mahkamah apa kata-kata kesat yang encik gunakan tu? Waktu saya marah plaintiff, antara kata-kata kesat yang saya keluarkan, natang, bodoh, bangsat, betina tak guna. Baik. Encik menyatakan bahawa plaintiff suka menceritakan keburukan encik kepada orang luar. Encik tahu tak perkara buruk apa yang plaintiff ceritakan? Saya tahu. Boleh encik jelaskan kepada mahkamah tentang perkara buruk tersebut? Plaintiff sering ceritakan bahawa saya kerap memarahi serta memukul dia. Apabila encik tahu perkara tersebut, apa tindakan encik terhadap plaintiff? Saya tegur dengan cara yang sepatutnya. Cara yang sepatutnya ya. Baik. Encik katakan encik menegur dengan cara yang sepatutnya. Apakah cara yang sepatutnya itu encik? Saya cuba berbincang dengan plaintiff. Berbincang Ada cara lain? Saya berbincang, lepas tu saya menasihati plaintiff. Menasihati plaintiff. Okay. Itu saja je. Baik. Setuju atau tidak jika saya katakan yang encik menasihati plaintiff dengan suara yang tinggi? Tidak. Tidak. Baik. Soalan seterusnya encik. Adakah nada yang encik gunakan semasa memarahi plaintiff itu sama dengan nada yang encik gunakan sekarang? Tidak. Tidak. Baik. Seterusnya,
Berkenaan kad rawatan plaintiff, boleh saya cadangkan bahawa sepanjang tempoh perkahwinan, sikap plaintiff seperti orang normal. Ya. Ya. Soalan saya yang terakhir Encik Setuju atau tidak jika saya katakan plaintiff telah lama pulih daripada penyakitnya itu? Saya tak pasti. Baik. Saya tak pasti benda tu. Terima kasih Encik Jadi Tuan Hakim, itu saja soalan daripada saya. Saya tak ada soalan lain. Terima kasih. Dengan izin Tuan Hakim, izinkan saya untuk membuat soal semula. Ya, silakan. Dengan izin Tuan Hakim, izinkan saya untuk memulakan soal semula pihak defendant. Ya, silakan. Dengan izin Tuan Hakim, Encik ada menyatakan bahawa sikap plaintiff berubah bukanlah disebabkan oleh Encik. Jadi boleh Encik nyatakan punca sebenar sikap plaintiff berubah? Mungkin sebab masalah kesihatan plaintiff yang lama kot. Pasal plaintiff yang lama ya. Okay, soalan saya yang seterusnya. Adakah wajar plaintiff harus ditegur atas tindakannya yang memburukkan Encik kepada orang luar? Ya, perlu sebab dia isteri saya. Soalan saya yang seterusnya, Encik Azlan. Kenapa Encik kerap memarahi plaintiff? Ini sebab plaintiff lakukan kesalahan yang sama. Mohon maaf, boleh Encik untuk mengulang semula soal jawapan Encik? Sebab saya marah dia, dia selalu ulang benda yang sama. Dia selalu ulang perkara yang sama. Perkara yang sama. Okey. Soalan yang terakhir daripada saya, berkaitan dengan nada yang Encik gunakan ketika menegur kesalahan plaintiff. Saya andaikan ini merupakan nada yang seharusnya digunakan untuk menegur berbanding ketika berbicara secara biasa. Ya, benar. Ya, betul. Okey. Setakat itu saja soal semula daripada pihak defendant. Dengan izin Tuan Hakim, izinkan anak guam saya dilepaskan dari kandang saksi. Ya, silakan. Terima kasih Tuan Hakim. Untuk pengetahuan Tuan Hakim, pihak defendant tiada mengemukakan saksi dengan ini pihak defendant untuk menutup keterangan. Baik. Pihak peguam, ada saksi lain? Kami tak berhajat untuk mengemukakan saksi lain. Walau bagaimanapun, kami serahkan kepada pihak defendant jika ada sebarang saksi lain untuk dikemukakan. Kami daripada pihak defendant tiada saksi lain, Tuan Hakim. Jadi Tuan Hakim, saya mohon kes ini ditutup dan kami akan mengemukakan hujahan secara bertulis kepada mahkamah. Mohon satu tarikh untuk kemukakan hujahan. Pembantu Hakim, pergi tarikh. 25 2 balik. Boleh? Boleh? Boleh. Mahkamah memerintahkan pihak-pihak untuk mengemukakan hujah pada 25 bulan 2 2020. Baik Tuan Hakim, terima kasih Tuan Hakim. Terima kasih Tuan Hakim. Saya berpendapat bahawa setakat hari ini belum ada kemudaratan nyata yang timbul akibat dari berlakunya tuntutan daripada plaintiff ini. Maka saya putuskan bahawa fasah akad nikah perkahwinan plaintiff Maria binti Azman, nombor kad pengenalan 800-427-102222 dengan defendant Azlan bin Shah, nombor kad pengenalan 7906-23101111, yang mana akad nikah perkahwinan itu telah diadakan pada jam 2.20 petang 25 Mei 2004 bertempat di Masjid Seri Petaling dengan mas kahwin sebanyak RM300 tunai yang telah didaftarkan dengan bilangan 193891 daerah Petaling, Negeri Selangor.
Saya sabit plaintiff Maria binti Azman adalah seorang perempuan yang masih berhaid dan sepanjang perkahwinan plaintiff dengan defendant telah ada berlakunya persetubuhan, dan pada tarikh berlakunya fasa ini plaintiff berkeadaan suci yang tidak disetubuhi. Oleh itu, saya perintah Maria binti Azman, plaintiff hendaklah beredah dengan edah suci selama 3 kali suci dalam bain sugra mulai tarikh disabitkan berlakunya fasah, iaitu pada hari ini 25 Januari 2020. Saya perintah surat pengakuan nikah bernombor 193-891 yang didaftarkan oleh penolong pendaftar perkahwinan, perceraian dan rujuk orang Islam daerah Petaling dengan daftar bilangan 3021/2004 hendaklah diserahkan dalam mahkamah ini. Saya perintah Ketua Pendaftar Perkahwinan, Perceraian dan Rujuk Orang Islam Negeri Selangor dan Pendaftaran Perkahwinan, Perceraian dan Rujuk Orang Islam daerah Petaling hendaklah membuat pembatalan ke atas akad nikah perkahwinan plaintiff Maria binti Azman dengan defendant Azlan bin Shah dan surat pengakuan nikah bernombor 193-891 yang didaftarkan oleh penolong pendaftar perkahwinan, perceraian dan rujuk orang Islam Mukim daerah Petaling, Negeri Selangor dengan daftar bilangan 193-891 menurut peruntukan Seksyen 53 Subseksyen H Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003. Saya perintah kos dalam prosiding ini hendaklah ditanggung oleh pihak masing-masing. Saya memberi kebenaran kepada pihak-pihak untuk membuat lain-lain tuntutan berbangkit dari sabitan fasah ini melalui lain-lain prosiding. Sekian. Teringat janji lamamu kepadaku, teringat, aku teringat. Teringat saat kau masih ada di sini, temaniku sepanjang hari.